Aminah bahawa dia sedang mengandung makhluk yang paling mulia. Kenapa Adam tak sampaikan seruan akidah kepada Aminah ini, tapi dia cerita pasal anak? Mana lebih penting? Betulkan akidah atau cerita pasal anak? Tapi Adam jumpa tak cerita akidah, cerita pasal anak. Ini difokuskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Cuba lihat. Bulan kedua kandungan Aminah, beliau didatangi Idris alaihissalam dalam mimpi. Idris memberitahu Aminah tentang kemuliaan dan kehormatan Muhammad. Aminah tidak tahu namanya yang dalam kandungan ini Muhammad. Kalau kita baca sejarah, ya. Kemudian bulan ketiga kandungan Aminah, beliau didatangi Nuh alaihissalam dalam mimpi. Nuh berkata, sesungguhnya anda sedang mengandung seorang pahlawan yang sentiasa menang dan menaluki musuh. Kita baca terus, ya. Ini saya ringkaskan. Bulan keempat Aminah didatangi Ibrahim Al-Khalil. Bulan kelima didatangi Ismail. Bulan keenam Musa. Bulan ketujuh Daud. Bulan ke-8 Sulaiman. Bulan bulan ke-9 Isa Al-Masih. Ini karut, tak ada dalilnya, ya. Kita baca terus. Manakala Aminah semakin syarat kandungannya dan tiada seorang pun yang tahu bagaimana perasaannya, ketika itulah dia mengadu kepada orang yang mengetahui rahsianya. Tiba-tiba muncullah Aisyah, isteri Fir'aun. Tadi Aisyah saja, tapi sekarang cerita isteri Fir'aun. Dan Maryam binti Imran, ibunya siapa? Nabi Isa. Juga serombongan bidadari yang cantik-cantik. Cahaya dan kecantikan mereka menerangi tempat itu, maka kesusahan dan kekhawatiran Aminah serta merta lenyap dan sirna. Kita teruskan lagi. Sesungguhnya haji dan umrahku adalah melihat raudah dan makam. Mereka adalah manifestasi cahaya jiwaku, dan dengan mereka lah diperolehi kesempurnaan. Tuan-tuan, cuba lihat apa yang kita dapat tangkap di sini. Sesungguhnya haji dan umrahku adalah melihat raudah dan makam. Maksudnya tidak ada haji, tidak ada umrah kecuali pergi Madinah dulu. Kan sekarang orang-orang Singapura kan macam tu. Kalau kita pergi Mekah tak pergi Madinah, nak buat umrah pun sah. Tapi dah sampai Mekah takkan tak pergi Madinah. Ini kerja orang yang membazirkan wang. Kalau dah sampai Mekah pergi Madinah, tapi dia takdirkan nak pergi umrah, tak pergi Madinah pun sah. Nak pergi haji tak pergi Madinah pun sah. Tapi dah pergi haji tak pergi Madinah, kenapa tak pergi Madinah? Sedangkan kata Rasulullah, kalau boleh kita berlayar kepada 3 tempat: Mekah, Madinah kerana masjidnya, dan Palestin. Jadi dah sampai Mekah, pergilah Madinah. Tetapi kepercayaan orang-orang berkeyakinan ataupun pengganut berjanji, seolah-olah kalau dia pergi umrah dan pergi haji, tak pergi makam Rasulullah SAW, tidak sah. Ini bermakna orang ini apa dia? Kuburi. Tahu kuburi? Menentukan sah tak sahnya, pergi kubur dulu. Jadi orang ini dinamakan penyembah kubur. Ini kuburi. Teruskan tuan-tuan. Letih-letih pun tak apa. Memang benda yang kita nak bagus ni selalu letih, ya. Kerja kuat tu letih, tapi hasilnya besar. Ini kena letih lah sikit. Jika aku tidak dapat menziarahi kuburnya, kekecewaan dan kehampaan yang ku dapat, sia-sialah umurku. Ini saya dapat dalam berjanji. Faham tak apa maksudnya? Ini saya dapat dalam berjanji ni. Nanti tuan-tuan cari sendiri. Kalau ada ni cari sendiri, akan jumpa. Kalau tidak, ini nanti. Kalau tidak, yang ini. InsyaAllah dalam BCD ni terbit, kita akan ambil semua ni. Tuan-tuan boleh tonton kat skrin TV. Apa yang saya nukil ni ada atau tidak? Sebab minggu depan kita punya VCD tahlil, semua bacaan-bacaan dalam skrin tu ada. Orang nak buat kajian boleh pause saja, tengok, catatlah, tengoklah kitabnya. Kita tak boleh bohong. Tak boleh bohong sekarang. Jadi mak-mak kita yang tak boleh datang, suruh tonton tu, ya, ambil kitab-kitab yang dia nak baca, suruh tengok pelan-pelan. Ada tak amal dalam kitab ni? Ni dia. Jadi tak boleh bohong. Kita akan buat ini juga. Apakah kita ambil daripada berjanji
Apakah saya terjemahkan? Bukan saya terjemahkan. Saya ambil terjemahan daripada dua kitab ini. Kitab ini dan kitab ini. Saya tak terjemah sendiri. Sebab kalau saya terjemah sendiri, dia mengatakan bahawa saya yang terjemah. Boleh percaya ke? Tapi kalau pakai ini, nak tolak macam mana? Ya? Dan juga terjemahannya, saya ambil kitab ketiga, kitab ni. Bukan saya terjemah. Ini ulama' daripada Indonesia. Ini katanya, ulama' Malaysia. Tak pandai. Ini ulama' Indonesia pun saya bawa. Ya? Apa seterusnya? Saya katakan tadi mereka menjadikan Nabi Muhammad itu Tuhan. Apa buktinya? Saya mengatakan sesuatu, saya tanggungjawab. Tuhan baca. Tuhannya orang-orang yang bermazhab berzanji ataupun bermazhab tarekat Nur Muhammad. Siapa Tuhannya? Ya ilahi wa sayyidi la tukhayyib lana al-muradu. Ya ilahi wa sayyidi dammir baghy. Tuan-tuan, ya, insya-Allah saya akan buktikan bahawa ini kita ambil daripada kitab-kitab ni. Ya Tuhan, ya Tuhanku, ya penghuluku. Ya Tuhanku, ya penghuluku, janganlah hampakan kami dari cita-cita kami. Ya Tuhanku, wahai penghuluku, hancurkanlah kezaliman dan kebinasaan. Siapa yang dipanggil Sayyidi? Siapa yang dipanggil Ilahi? Ini Nabi Muhammad. Ini terdapat dalam kitab ni. Boleh tak kita katakan Ya Ilahi? Boleh kita katakan Ya Sayyidi? Kalau nak panggil pun masa dia hidup, kalau dikatakan panggil Ya Sayyidi. Tapi kalau dia dah wafat, tidak boleh. Kemudian Ya Ilahi wa Sayyidi aslihil amra ya Jawad. Ya Ilahi bi Ahmada hab binasri lanal murad. Ya Tuhanku, wahai penghuluku. Ya Tuhanku, wahai penghuluku. Lihat, perbaikanlah urusan kami, wahai yang maha pemurah. Ya Tuhanku, dengan kehormatan Muhammad. Yani dia bertawassul dengan Muhammad. Kurniakanlah kepada kami mencapai matlamat dengan pertolongannya. Jadi tuan-tuan, ya Tuhanku, dengan kemuliaan Ahmad, turunkanlah hujan di negeri kami. Ya Tuhanku, dengan kemuliaan Ahmad, muliakanlah hamba-hambamu dengan rahmatmu. Jadi di sini tuan-tuan, kalau benar-benar dia menyeru Ya Ilahi itu Allah, Ya Sayyidi itu Allah, kalau dia benar-benar menyeru Allah, bukan dimasukkan dalam ayat ini Muhammad, tetapi dirangkap yang kedua, Ya Ilahi Ya Sayyidi aslihil amra, yang maksudnya Ya Tuhanku, wahai penghuluku, perbaikanlah urusan kami, wahai yang maha pemurah. Ya Tuhanku, dengan kehormatan Ahmad ataupun Nabi Muhammad, dengan kehormatan Ahmad, bertawassul dengan kehormatan tidak boleh. Bertawassul dengan kehormatan tidak boleh. Bertawassul dengan Nabi Muhammad namanya tidak boleh. Bertawassul dengan kebesaran Nabi Muhammad tidak boleh. Bertawassul